Minggu ini dalam rancangan Bentara, kita bincangkan UMNO dan Hudud. Tetamu kami, Datuk Mustafa Yaakob, Setiausaha Agong Kelab Veteran UMNO. Dia kata UMNO menyokong PAS sepenuh-penuhnya dalam rang hudud yang akan dikemukakan. Dia juga cakap, Najib pun sebenarnya menyokong hudud, cuma senyap. Adakah ini semua satu strategi untuk memecah belahkan Pakatan Rakyat? Saksikanlah. Kenapa hudud ni penting? Hudud adalah satu furuk atau cabang dalam hukum Islam. Veteran UMNO yakin bahawa dalam Islam, dia ada dua saja. Halal atau haram. So based on that, berdasarkan kepada peruntukan yang ada dalam Islam, maka kita menyokong usaha Kerajaan PAS Kelantan untuk membawa usul ini ke Parlimen. Tetapi UMNO juga ahli satu pakatan politik yang juga diahli oleh parti-parti lain seperti Gerakan, MIC dan MCA. Tak adakah pendekatan ini bercanggah dengan kepentingan-kepentingan parti-parti lain? Menyokong lain, melaksana lain. Sebab itu dari dulu pun masa Tun M menjadi Perdana Menteri, pada pertelingkahan yang berlaku di antara Kerajaan PAS Kelantan ketika itu di bawah kepimpinan Nik Aziz tentang pelaksanaan hukum hudud ini berlaku. Kerana pendekatan BN, khususnya UMNO, yang menerajui barisan BN, kita mengambil kira itu. Iaitu bahawa Malaysia ini bukan hanya penduduknya orang Melayu yang beragama Islam. Jadi pendekatan itu yang menyebabkan BN dan UMNO dilihat seolah-olah tidak menyokong. Seolah-olah tidak menyokong. Tapi kami bukan tidak menyokong. Oleh kerana majmuknya komponen masyarakat dalam BN itu sendiri, maka kita terpaksa berhati-hati untuk membuat keputusan sama ada perlu atau tidaknya kita melaksanakan hukum hudud di negara ini. Tengok apa yang berlaku di Arab Saudi, di Pakistan, yang almost 100% penduduknya Islam. Mereka melaksanakan hukum hudud, tapi ternyata mereka tidak berjaya sepenuhnya. Tapi boleh tak Datuk memberikan penjelasan lebih khusus, ya? Mungkin contoh-contoh yang spesifik tentang bagaimana pendekatan UMNO terhadap hudud ni berbeza sangat dengan pendekatan PAS. Sebab ada yang menganggap bahawa perbezaan ni hanya pada tahap retorik. Macam mana boleh UMNO nak mengatakan kita membantah hukum potong tangan, hukum rejam, hukum sebat, sekiranya seseorang itu terbukti melakukan perkara-perkara yang bersalahan dengan hukum Islam yang termasuk dalam hukum hudud. Kita tak membantah. Yang kita persoalkan ialah pelaksanaan itu. Hukum itu penting, tetapi dia datang selepas ilmu. Tapi saya ingin menyentuh contoh yang Datuk bagi tadi tu, ya, tentang apabila hakikatnya Malaysia yang majmuk ni akan ada kompleksiti di mana mungkin suatu kesalahan tu juga akan membabitkan orang yang bukan Islam. Betul. Adakah dalam kes itu rakyat yang bukan Islam tu pun terpaksa dihukum under hudud? Hukum hudud only applicable kepada yang Islam. Tetapi saya sendiri tidak tahu apakah draft hukum hudud yang hendak dilaksanakan oleh Kerajaan PAS Kelantan. Sebab satu masa dulu, ketika kerajaan negeri telah meluluskan hukum ini oleh Dewan Undangan Negeri, dua wakil rakyat UMNO ketika itu yang berada dalam Dewan Negeri turut menyokong. Kemudian draft undang-undang yang telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri Kelantan ketika itu, masa Nik Aziz menjadi Menteri Besar, diangkat kepada Duli Yang Mulia Sultan Kelantan dan telah ditandatangani. Kemudian Kerajaan Negeri menghantar surat. Dan ketika itu baru Kerajaan Negeri sedar bahawa mereka tidak ada kemudahan untuk pelaksanaan. Pihak-pihak penguasaan seperti polis, penjara dan sebagainya berada di bawah Kerajaan Pusat. Kerajaan Negeri menulis surat kepada Perdana Menteri kita, Tun M, untuk meminta kerjasama. Tun M, kalau tak salah saya, menjawab, kenapa bila dah lulus, dah setuju semua Dewan Undangan Negeri, dah ditandatangani oleh Tuanku Sultan,
baru tak merujuk kepada pusat. Kenapa tak bawa berunding? Itu jawapan Tun M ketika itu sebagai Perdana Menteri. Tapi ini dijadikan sebagai satu isu, kononnya kerajaan tak sokong, UMNO tak sokong. Saya ingin menyentuhkan pasal hal itu. Adakah UMNO sebenarnya memang sepakat dalam sokongan hudud ni? Sebab pada masa sekarang bukan semua kepimpinan sudah menyuarakan sokongan itu. Contohnya Perdana Menteri sendiri tidak didengar dalam wacana ini. Apakah respon Datuk? Dalam kes katakan sekarang ini, betul memang setakat ini banyak yang bertanya kenapa Perdana Menteri selaku Presiden UMNO masih lagi berdiam diri walaupun Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin telah menyuarakan pandangan dia. Saya rasa itu bukan bermakna kalaupun Perdana Menteri senyap, bukan bermakna dia tak setuju. Mungkin dia nak tengok dulu reaksi daripada bawah ini, sebab sebagai Perdana Menteri dia tidak mahu dia saja buat keputusan. Sebab ramai yang menganggap bahawa UMNO masih ada lagi saki-baki unsur sekular nasionalis yang membentuknya pada sejarah awalnya, dan yang retorik-retorik Islam ni hanya untuk satu strategi untuk memenangi keyakinan masyarakat Melayu dan jelata Islam. Saya tidak fikir begitu. Ini bukan soal nak memenangi hati Melayu atau tidak. Ini soal hukum. Kita tak boleh bermain dengan politik soal hukum. Hukum tetap hukum. Tapi apakah nilai praktikal hukum hudud ni? Adakah ini setakat satu perjuangan ideologi ke, ataupun adakah hudud ni sebenarnya memang satu penyelesaian yang realistik dalam konteks Malaysia ni? Itulah yang menjadi pertelingkahan, perbezaan di antara kerajaan PAS Kelantan ketika itu dengan kerajaan pusat. Apa akan berlaku sekiranya berlaku unsur-unsur penganiayaan, penzaliman? Jika matlamat hudud di Kelantan ni lulus, adakah UMNO akan menyarankan hudud ini dilaksanakan di seluruh negara? Di Malaysia ini, negeri yang mempunyai majoriti Melayu, Islam ialah Kelantan dan Terengganu dan juga Kedah. BN sampai ke hari ini, UMNO sampai ke hari ini masih berhati-hati kerana memikirkan bahawa negeri-negeri lain yang tidak majoritinya Melayu, kita merasakan kita menghadapi masalah untuk melaksanakan hukum ini. Sebab itu Dewan Undangan Negeri Terengganu yang terbaru menolak hukum hudud. Walaupun di negeri Terengganu itu majoritinya Melayu dan Islam. Tapi mereka mengambil keputusan itu kerana Terengganu salah satu negeri yang berada di bawah BN. Tapi Datuk, setakat ini di dunia Islam merata tidak ada satu model hudud yang kira ideal. Apa yang UMNO dan PAS sarankan ni adalah satu idealization tentang kesempurnaan satu model itu. Saya bersetuju dengan Fuad. Yeah. Bila Fuad kata hukum ini kalau tidak dibuat betul-betul akan menemui kegagalan. Terbukti sebagaimana saya sebut tadi di Saudi dan Pakistan. Sebab itulah kita hendak supaya draft undang-undang ini betul-betul dibuat. Supaya tidak gagal. Kita tak mahu dia hanya menjadi satu retorik politik. Satu lagi sudut yang sudah mewarnai wacana ni ialah kembali kepada persoalan strategi, di mana mereka menganggap bahawa UMNO hanya menggunakan isu ini untuk memecahkan Pakatan Rakyat. Tidak. Kami tidak mempunyai tujuan untuk memecahkan Pakatan Rakyat. Daripada awal pun PAS jelas mahu melaksanakan hukum hudud. Hukum hudud di Kelantan adalah satu janji pilihan raya yang dimasukkan dalam manifesto PAS 23 tahun dulu. PAS pernah berjanji hari ini kita menang, sebelum ayam berkukuk pagi esok kita nak laksanakan hukum hudud. Kita menyatakan kebenaran. Sebab itu dalam politik ini saya mengambil pendekatan begini. Kita jangan terlalu buruk sangka. Apa yang PAS nak buat baik, kita sokong. Kita juga mahu PAS menyokong kita kalau kita buat itu baik. Dan itulah politik yang kita nak. Baiklah Datuk, terima kasih kerana menerima soalan secara terbuka dan kritikan juga. Terima kasih. Anda sedang menonton Bentara. Temui lagi kami minggu hadapan.